Ini adalah setup motovlog aku. Kalau ada antara korang yang tak tahu, motovlogging merupakan salah satu dari seni bercerita, membawang ataupun vlogging sambil menunggang motor. Ya, segalanya dilakukan sambil menunggang motor. Dan untuk hari ni, apa yang akan aku tunjukkan dan kongsikan dengan korang adalah cara-cara macam mana untuk buat satu setup motovlogging iras-iras aku. Sebelum kita mulakan dengan video acah tutorial motovlogging setup ni, kita kena kenal pasti terlebih dahulu apakah bahan-bahan utama yang diperlukan. Seketul helmet full face, seikat chin mount, sekeping action camera. Seperti yang korang nampak, aku gunakan GoPro Hero 9 Black bersama-sama dengan GoPro Media Mode. Kewujudan GoPro Media Mode ini sangat-sangat penting sebab ianya bakal bertindak sebagai satu medium yang akan membolehkan kita record suara menggunakan function external microphone yang ada pada GoPro Hero 9 Black ni. Tapi kalau korang tak nak pakai media mode ni pun tak apa. Memang tak ada paksaan untuk pakai pun sebab aku faham harga dia agak keras kalau nak beli. Korang boleh je pakai setup yang lebih mesra poket, Ulanzi casing yang digandingkan dengan mic adapter dari GoPro. Untuk bahan yang seterusnya, kita perlukan secebis mikrofon. Sebelum tu, sedikit tips untuk memilih mikrofon. Untuk semua setup motovlogging biasanya akan menggunakan mikrofon jenis lavalier. Untuk lavalier mikrofon ni, dia ada dua jenis tau, TRS dan juga TRRS. Untuk mikrofon jenis TRS, ianya hanya boleh digunakan untuk kamera sahaja, dan untuk mikrofon jenis TRRS pula, ianya hanya boleh digunakan untuk handphone sahaja. So macam mana nak bezakan TRRS dan juga TRS ni? Senang je bye. Tengok je dekat mic jack tu, kalau ada 3 gelung hitam macam ni, maknanya mic tu jenis TRRS. Tapi kalau ada 2 je gelung hitam dekat mic jack ni, itu maknanya mic tu jenis TRS. Senang je kan? Tapi kalau korang dah terbuat silap macam aku, terbeli pula mikrofon jenis TRRS macam ni, jangan risau, masih ada lagi sedikit ruang dan juga peluang untuk kita cover line balik kesilapan tersebut. Cara dia, guna je TRRS to TRS converter ni, settle masalah. So inilah dia kesemua bahan-bahan utama yang diperlukan untuk resepi sebuah setup motovlogging. Jangan risau, aku akan listkan kesemua bahan-bahan ni sekali dengan link pembelian dia dekat pin komen tu nanti. Korang tinggal nak klik je untuk beli mana-mana bahan yang korang berkenan. Okay? Bila kita dah tahu bahan-bahan dia, maka dengan ini, tanpa buang masa, tunggu apa lagi? Jomlah kita start. Step yang pertama, untuk setiap pekerjaan dan setiap perbuatan kita tu disunatkan membaca bismillah, okey, supaya adalah sedikit keberkatan untuk setiap pekerjaan dan perbuatan yang kita buat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu aku akan buka dulu visor untuk helmet carbon fiber aku ni. Tersebut pula carbon fiber. Sebenarnya tuan-tuan, untuk buat setup motovlogging ni tak perlu pun sampai nak buka-buka visor. Tapi memandangkan aku nak korang tengok dengan jelas segala proses selit, menyelit, ikat, mengikat, belit, membelit dalam menjayakan misi kali ni, maka dengan itu visor helmet ini haruslah dicabut. Lagipun helmet FF805 tanda dari LS2 ni, dia memang special sikit. Setakat nak buka visor dia tu, ya Allah, sikit punya senang lah. Sombong amat. Bukan setakat nak buka je senang, nak pasang pun sama senang. Kalau bagi budak umur 5 tahun pun selamba je lah dia buat, tapi dengan pengawasan dan juga bantuan dari ibu bapa mereka. Nampak tak? Senang kan? Kejap je dah buka. Lepas visor dibuka, kita dah boleh start dah untuk pasang chin mount ni dekat bahagian sini. Ini adalah untuk membolehkan proses perletakan action camera berlaku. Untuk chin mount yang aku pakai ni, dia ada 4 tali. 2 daripadanya ada locking system dia dekat hujung dia. Ini adalah untuk memastikan ikatan silaturahim untuk keempat-empat tali ini menjadi kukuh dan tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana anasir luar. Tapi dengan syarat ikatan tersebut kenalah ikut pasangan masing-masing. Yang kanan ikat dengan bahagian kanan, yang kiri ikat dekat bahagian kiri. Cara nak pasang pada helmet senang je. Mula-mula cabut breath guard yang ada pada helmet full face tu. Kalau helmet korang jenis yang breath guard dia tak boleh cabut, kau fikirlah sendiri nak buat macam mana. Lepas tu pastikan kedudukan chin mount ni betul-betul center dekat bahagian chin helmet ni. Lepas tu ikat je lah. Kau tengok chin mount ni pun dah boleh faham macam mana mekanisme tali dia ni berfungsi. Ingat ya, yang kanan ikat dengan yang kanan, yang kiri ikat dengan yang kiri. Lepas dah ikat, mesti akan ada lebihan-lebihan yang macam ni tau. Untuk lebihan-lebihan ni, kalau korang rasa macam tak nak fikir panjang lah, korang potong je lah pakai gunting. Tapi aku bukanlah jenis yang macam tu. Aku ni jenis manusia yang berfikiran jauh, jenis ada masa depan punya orang. Aku takkan potong lebihan-lebihan ni. Aku akan selit-selit je dalam helmet ni supaya tidak akan berlakunya penyesalan di kemudian hari. Macam mana nak selit-selit tu? Itu pun nak kena ajar. Ikutlah kreativiti masing-masing. Kan kita ada belajar kemahiran hidup masa kat sekolah. Siap buat pencil box yang ada bunyi kan kreatif tu. Tak
bukanlah benda selit-selit macam ni tak boleh nak buat. Kalau spender tu tak payah nak ajar, senang je kau nak selit-selit dekat cicilan motor tu. Bila aktiviti selit menyelit itu selesai, dia punya looks akan jadi macam ni. Lobos je dari bawah, clean and clear. Tak ubah macam jalan dekat KL kalau time raya. Kalau helmet korang ada chin curtain macam aku ni, dia memang akan terlipat ke atas. Kalau tak boleh lipat, korang cabut je lah chin curtain korang tu. Settle, pasang chin mount. Sekarang aku nak pasang mikrofon dia. Sebelum tu aku nak bagi tips sikit pasal audio quality untuk motovlog setup. Lain helmet, lain design, lain ventilation dia. Macam tu juga dengan mikrofon, lain brand, lain harga, lain quality audio dia. So atas sebab-sebab tersebut, hasil audio adalah lain-lain bergantung pada jenis helmet dan juga jenis mikrofon. Untuk mendapatkan audio quality yang mantap, investment perlu dilakukan. Kita kena pakai konsep try and error. Korang try je macam-macam jenis mikrofon. Placement untuk kepala mikrofon ni pun jangan stay satu tempat je. Try juga selit dekat tempat-tempat lain dalam helmet tu. Macam aku dah beli dan try macam-macam jenis mikrofon. Dulu mikrofon Komika ni memang recommended habis lah. Tapi sekarang bila aku try Komika yang new model ni, hasil dia memang boleh bawa maki mat. Tak boleh pakai langsung kalau bebel sambil bawa motor. Untuk placement pula, kalau tengok dekat cheek pad ni, kepala mic tu akan keluar dekat area sini. Lepas tu pula aku akan selit dekat area chin curtain yang dah terlipat. So kejadian bunyi angin yang kuat sangat tu takkan terjadi lah. So kalau korang rasa audio quality korang haus, banyakkanlah try and error. Mikrofon lain-lain, placement lain-lain. Faham ya? Okey, untuk buat mic placement yang style aku ni, aku akan lipat dua dulu mikrofon ni. Lepas tu gulung dan pastikan ada lebihan yang macam bahagian mic jack ni kenalah lebih panjang daripada bahagian kepala mic. Sebabnya mic jack ni nanti kita nak cucuk masuk ke dalam mic port dekat media mode tu nanti. Sebelum nak masukkan mic dalam helmet ni, first sekali kena buka cheek pad helmet ni dulu. Cheek pad untuk helmet full face ni memang kebiasaannya boleh buka. Tarik je dua button yang ada pada cheek pad tu. Bila kau dengar bunyi keletap, tu tandanya button cheek pad tu dah terbuka lah. Bila button dia tu dah terbuka, londehkan cheek pad tersebut supaya ada ruang dan peluang untuk mikrofon ini bersemadi di dalamnya. Letaklah macam mana kau nak letak. Yang penting kepala mic dia tu terletak helok macam yang aku tunjuk tadi. Pastikan mic jack ni juga terkeluar. Kalau tak terkeluar, macam mana pula nak sambung dekat GoPro nanti? Selesai kita semadikan mikrofon tadi, sekarang tinggal nak letak GoPro dekat chin mount ni pula. First, masukkan dulu GoPro ke dalam casing media mode ni. Bila dah masuk, keluarkan kaki dia yang dua tu. Lepas tu, kangkangkan kaki dia secukup rasa untuk pastikan ianya boleh kita pasang pada chin mount ni. Bila kaki sudah masuk, lubang sudah ngam, masukkan thumb screw, kasih kunci sama dia. Lepas tu, buka pintu port untuk mikrofon. Sambungkan TRRS to TRS converter pada mikrofon ni, and then cucuklah mic port tu. Bila dah siap pasang, tapi kau nampak mic ni macam menggelebih je kan, adjust lah balik, bagi kemas. Bila dah adjust, kan kemas tu. Okey, itulah dia guys, sedikit perkongsian dan juga pengesharean aku macam mana nak buat motovlog setup. Aku harap ianya dapatlah memberi sedikit manfaat pada korang-korang yang memerlukan di luar sana. Okay, so okey lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.